Alright, selamat pagi kelas. Jadi kita teruskan lagi dengan tajuk vektor kita dan pada hari ini kita akan masuk pada bahagian yang terakhir dalam vektor iaitu vector incarnation. Jadi kelas kita akan sambung dengan slide yang pertama iaitu representing a vector in Cartesian plane. Sebenarnya vektor ini bukan sahaja boleh ditulis apabila melihat pada gambar ajar, tetapi vektor juga akan dilihat pada satah Cartesian. Dan bila melibatkan satah Cartesian bermaksud kita ada paksi X dan juga paksi Y. A vector can be represented in terms of unit vectors as xi plus yj or dalam bentuk matriksnya x dan y. So xi ni kita bukan panggil dia sebagai matriks, kita panggil dia sebagai column vector. Alright, so I ini adalah pada paksi x dan j ini adalah pada paksi y. Contohnya, ini adalah soalan dari textbook. Express the vectors A and B in the Cartesian plane as shown in the form of xi plus yj ataupun dalam bentuk column vector. So, kalau kamu tengok macam ni, kita sebenarnya akan sambung. So, bila kita lihat, kita nak tulis xi plus yj, ini adalah x arah macam ni. Betul? Arah macam ni. Jadi bila dia bergerak dari sini ke sini, bermaksud kita akan kira paksi X tu berapa? 1, 2, 3. So positif 3. Dan Y-nya kita akan naik ke atas 1, 2. Positif 2. So maka kita akan tulis dia sebagai 3I tambah 2J. 3 itu paksi X, J itu paksi Y. Dan kolom vektornya adalah 3, 2. Yang ini pula dari kita lihat dari atas turun ke bawah. Jadi kita bergerak paksi X dulu. Jangan turun dulu. Paksi X. 1, 2, 3. Positif 3. Dan kita turun ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Bila turun ke bawah, dia adalah negatif. Macam paksi X, bila ke kanan adalah positif dan ke kiri adalah negatif. Maka kita tulis dia sebagai 3I tolak 5J. Ataupun dalam bentuk kolom vektor ialah 3 negatif 5. Seterusnya kita akan lihat pada determining the magnitude of a vector. Dan seperti yang telah kita pelajari sebelum ini, magnitude bermaksud jarak. Jadi bila melibatkan jarak, kita akan ambil nilai X dan nilai Y. Dan oleh sebab dia adalah satu right angle triangle, maka kita akan menggunakan formula teorem Pythagoras. Contohnya, determine the magnitude of each of the following vector. Dari sini kamu dah tahu nilai X adalah negatif 4 dan nilai Y adalah 5. Bermaksud bila masukkan dalam formula, negatif 4 squared plus 5 squared is equal to square root 41. Dan untuk R pula, ini adalah menggunakan kolom vektor, kaedah masih sama. X-nya 6, Y-nya negatif 8. Dan bila kita buat pengiraan, kita tulis dalam bentuk 10 unit. Dan kenapa kalau kamu tengok sini, square root 41, kita tak tulis dalam bentuk perpuluhan. Unless soalan minta. Tapi sememangnya dalam silibus kamu ni tak ada. Jadi, apabila kamu membuat sebarang pengiraan, pastikan jawapan kamu tidak ditulis dalam bentuk perpuluhan dan biarkan dia dalam bentuk square root 41 ataupun square root whatever answer. Dia boleh jadi square root 13, square root 11, apa sahaja tapi biar dalam bentuk square root. Seterusnya, kita lihat pada bahagian determining a unit vector. In general, given a vector R is equals to xi plus yj, then ini adalah unit vector. Keyword dia adalah unit vector. Unit vector ditulis dengan cara R. Sebab ini R. Kalau kamu ada AB, kamu tulis AB. Kalau kamu ada AC, tulis AC. Bawah tu ada wave. Dan atas tu ada topi. Bila ada topi di atas bermaksud dia adalah unit vector. Unit vector ini dicari dengan cara xi plus yj. Dan bawah itu adalah magnitude. Ini adalah magnitude. Contohnya, determine the unit vector for each of the following. Katakan soalan pertama kamu, V sama dengan negatif 6I tambah 8J. Perkara pertama, cari magnitude. So, magnitude itu markah pertama kamu.
So, saya cari magnitude. Magnitude-nya negatif 6 squared tambah 8 squared dapat 10. Maka saya akan tulis V dan ada topi unit vektor sama dengan negatif 6i tambah 8j dibahagikan dengan 10. Dan lepas itu saya permudahkan dia sebab ini adalah negatif 6i per 10 tambah 8j per 10. Kita permudahkan dapat jawapan ni. Begitu juga dengan keadaan soalan B, di mana kamu diberi kolom vektor 15 dan negatif 8. Perkara pertama, cari magnitude. Dapat magnitude, awak bahagikan dia dengan 17. Bila bahagi dengan 17, maka awak dapatlah jawapan awak 15 per 17i tolak 8 per 17j. Pastikan kamu tulis i dan j. Mesti ada. Unit vektor ini sememangnya mempunyai i dan j. So, awak kena tulis. Seterusnya adalah adding and subtracting two or more vectors. Benda ni agak simple. Kamu dah belajar dalam matematik, konsep matrix. Okay. So, katakan kamu diberi U dan V. Find the vector U plus V. Sama U plus V. Awak masukkan U tambah dengan V. Maka, awak campur I dengan I, J dengan J. Bila I campur dengan I, 8 minus 5 dapat 3I sebab sini plus negatif. So, masuk kat sini jadi negatif. So, tambah 6J. So, negatif 12J tambah 6J, kamu dapat negatif 6J. Begitu juga dengan soalan satu lagi. Contohnya, find M. M telah diberi, N pun telah diberi. Ini contoh penambahan. Ini contoh penolakan. Sama sahaja kaedahnya, cuma kat sini bila ada negatif, negatif akan jadi positif. So, negatif jadi positif. So, kamu buat pengiraan. Slide seterusnya, kita akan perform combine operations on vector. Combine operations ni lebih sama sahaja, tak ada apa yang susah. Dia sama macam matrices. Kita ada S, kita ada T, kita ada U. Dan kita ada 3S tambah T tolak 2U. Oh, masukkanlah 3S tambah T tolak 2U. Dan kamu hanya perlu darab masuk seperti ini. 2 darab 8 dapat 16. 2 darab 9 sama dengan 18. 2 darab 8, 16. So, kat sini kita buat pengiraan sama macam matrices. 8 tambah negatif 4 tolak 16. Saya rasa ini agak mudah untuk kamu. Seterusnya kita lihat pada soalan. Soalan perbincangan soalan yang berkaitan dengan Cartesian plane. Yang pertama sekali, soalan pertama. Diberi vektor A sama dengan 3i tambah 2j dan B ialah negatif 2i tolak 10j. Tentukan magnitude bagi vektor A minus B. Alright, soalan dalam bahasa Melayu sebab itu je yang saya ada buat masa ni. Okay, jalan kerja dia. Dia dah buat sekali terus. Jadi, untuk soalan B pula, diberi titik-titik P dan Q, cari vektor PQ dalam bentuk XY. Maka tentukan magnitude bagi vektor PQ. So, kalau kamu tengok kat sini, untuk soalan yang pertama, A tolak B, dia sudah cari magnitude. Jadi, perkara pertama, cari A minus B. A minus B adalah, ini adalah A tolak B. Saya dapat 5I tambah 12J. Pengiraannya kamu dah boleh buat. Dan magnitude adalah menggunakan formula jarak. Jadi 5 squared plus 12 squared. Kita square root dapatlah 13. So itu adalah jawapan yang pertama. Untuk bahagian B, apabila kamu diberi P dan Q, dia suruh cari PQ. So kamu kena ingat, PQ ialah sama dengan, salah ni. PO tambah OQ. Ini seterbalikan. Dia sama saja maksudnya sebenarnya sama. Iaitu ini terbalikkan dapat PO tambah OQ. Dengan keadaan O ialah asalan. So apabila kamu kena ingat, bila kamu diberi satu koordinat, katakan koordinat P itu sebenarnya dibaca dari asalan. Bermaksud apabila P, koordinat ini adalah OP. Ini adalah OQ. Dia memang baca dari asalan. So, macam mana nak cari PO?
kita terbalikkan yang ini. Ini kan OP. OP sama dengan 2, kosong. Jadi bila kita terbalikkan orang ini, kita akan dapat negatif 2, kosong tambah negatif 1, 4. Maka kamu akan dapat jawapannya negatif 3, 4. Dan untuk mencarikan magnitude-nya negatif 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 sama dengan 5 unit. Seterusnya, diberi bahawa A sama dengan 3I tambah 2J dan B ialah negatif 2I tambah J. Hitungkan 2A plus B dengan memberikan jawapan anda betul kepada 4 angka bererti. Dalam soalan ni dia minta 4 angka bererti. Jadi bila dia minta, awak kena bagi dalam bentuk perpuluhan. Dan untuk soalan ini, dia sebenarnya nak mencari magnitude. Itulah dia letak 2 tiang ni. Dia bukan modulus tetapi magnitude. Bila melibatkan vektor, ada 2 tiang macam ni, dia adalah magnitude. So, perkara pertama sekali, kita cari dahulu 2A tambah B sama dengan 2A tambah B. Maka kita dapat 4I tambah 5J. Dan dari situ kita cari magnitude, 4 squared tambah 5 squared sama dengan 6.403. So, awak akan dapat pengiraannya adalah square root 41, maka kita buat pengiraan dapat 6.403. Soalan yang ketiga. Diberi vektor AB dan AC. Cari vektor BC. Oh, macam mana nak cari? Of course, perkara pertama, buat resultant vector triangle rule tu dulu. Pastikan kamu buat triangle rule sebab ini ada markah. BC boleh didapati dengan menulis BA tambah AC. Nampak ini BA. Dan ini adalah AB. Jadi kita perlu terbalikkan AB ini. Dan bila kita terbalikkan, kita akan dapat negatif 36 tambah T2. Betul? Maka kita akan dapat jawapannya T tolak 3 dan negatif 4. Maka di situ, kita akan dapat oleh sebab, ini adalah BC Seterusnya dia kata BC ni, magnitude BC tu sama dengan 4. Jadi kita kena cari nilai T. Tertinggal kat sini kat soalan dia suruh cari nilai T. So macam mana saya nak cari nilai T? BC saya dapat sebagai ini. Dan kita samakan dengan 4. Maka kita dapat T minus 3 squared tambah negatif 4 squared sama dengan 4. Jadi kita buat pengiraan. Pengiraan ni square root pindah sana dapat jadi squared. Dapat 16. 16 tolak sini dapat kosong. Kuasa 2 ni pindah sana. Dia akan jadi square root. Jadi square root kosong adalah kosong. Maka T adalah 3. So itu adalah cara untuk soalan nombor 3. Seterusnya soalan keempat. Untuk soalan keempat. Raja di bawah menunjukkan 2 vektor. O kepada A. Lihatlah bila koordinat ni diberi, ini adalah bacaannya O kepada A. Ini adalah O kepada B. Dan ini adalah O kepada C. So OC adalah 4, negatif 2. OB adalah 2, 4. Dan OA adalah negatif 5, 2. Soalan pertama katakan OA dalam bentuk XI plus YJ. Maka dianya lebih mudah. OA sama dengan negatif 5I tambah 2J. Dan untuk bahagian B, dia sudah tulis BC. Macam mana saya nak cari BC? Mestilah BO tambah OC. So, apa itu BO? BO bukan 2. Tetapi BO adalah 2. Kita terbalikkan dia. BO adalah 2, negatif 2, negatif 4 tambah 4, negatif 2. Jadi maka kita dapatlah jawapannya 2, negatif 6. Seterusnya soalan yang kelima. Ungkapkan vektor-vektor kedudukan relatif kepada asalan bagi titik A, B dan C dalam bentuk XY. So dia suruh ungkap dulu. Dan relatif kepada asalan.
Lepas itu kita cari vektor AB dan BC. Dan selepas itu dengan menggunakan magnitude 5 unit, tentukan nilai-nilai yang mungkin bagi K. So macam mana tu? Yang pertama sekali, oleh sebab koordinat kita 2K dan dia start dengan asalan, maka kita tulis dia sebagai OA sama dengan 2K. OB 5 negatif 2. Dan OC negatif 1, 4. Maka kita telah jawab bahagian yang pertama. Yang B, vektor AB. Macam mana cari AB? AB dan menggunakan triangle rule, AB sama dengan AO tambah OB. Ini kan AO. So, kita perlu terbalikkan orang ini. Terbalikkan OA. Maka kita dapat negatif 2, negatif K tambah OB. Kita dapat 3, negatif K minus 2. Begitu juga dengan BC. BC adalah BO tambah OC. BO kita perlu terbalikkan dia. So, kita akan dapat negatif 5 tambah 2, positif 2 tambah negatif 1, 4 sebab OC ni direct. Sama dengan negatif 6, 6. Dan maka kita dapatlah jawapan dia untuk kedua-duanya. Untuk bahagian B, dia suruh cari magnitude 5 bagi AB plus BC. So, AB tambah BC adalah yang ini tambah dengan yang ini. Maka kita dapat negatif 3, 4 tolak K. Dan diberi negatif 3, 4 tolak K ni sama dengan 5. Maka kita menggunakan formula magnitude, negatif 3 squared tambah 4 tolak K squared sama dengan 5. Dan kamu buatlah pengiraan kamu. Square root pindah sana jadi squared. 9 pindah sini jadi tolak. Kuasa 2 pindah sana jadi punca kuasa. Dan kamu akan dapat jawapan K sama dengan 0 dan K sama dengan 8. Maka tamatlah sesi kita untuk vectors in Cartesian plane. Yang seterusnya saya akan buat untuk cara menjawab soalan yang berkaitan dengan semua keseluruhan vektor ini. Kita ada 3 bentuk. Satu untuk mencari nilai H dan K. Satu collinear, satu parallel. Saya akan bincangkan soalan itu dengan kamu dalam sesi yang seterusnya. Terima kasih.